Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertamanya terima kasih kepada rakan media yang hadir pada pagi ini untuk sidang media pada pagi ini. Pertamanya saya nak menyentuh dengan tangkapan seorang pegawai dan 3 anggota polis IPD Batu Pahat pada 8 April jam lebih kurang 6.15 petang. Pasukan Polis Bidang Jabatan Siasatan Jenayah IPD Batu Pahat telah membuat tangkapan terhadap seorang pegawai polis dan 3 anggota polis yang terlibat dalam kes pemerasan terhadap seorang mangsa yang bekerja sebagai pengurus kilang perabot di daerah Batu Pahat. Hasil siasatan mendapati mangsa telah diminta wang semula 1,500 untuk agar tindakan undang-undang tidak diambil terhadap seorang pekerja Bangladesh di premis tersebut. Namun mangsa tidak dapat menyediakan wang sebanyak yang diminta, tetapi mangsa hanya mampu memberi wang RM1,000 kepada suspek tersebut. Dan selepas menerima wang tersebut, suspek ini telah beredar tanpa mengambil sebarang tindakan terhadap pekerja asing tersebut, warga Bangladesh yang tidak mempunyai sebarang permit. So, susulan daripada laporan dibuat oleh mangsa, tangkapan telah dilakukan ke atas semua suspek yang berusia dalam lingkungan 26 hingga 26 ke 46 tahun. Pihak kita telah pun menangkap dan telah meminta riman. Riman hanya diberi sehari. Semua suspek yang telah dibebaskan. Kita sedang menyiapkan kertas siasatan dan insya-Allah mungkin ujung minggu ni kita akan tuduh di mahkamah. Kita sedang mengemaskinikan dengan kertas siasatan dengan DPP. Kes disiasat di bawah Seksyen 384 Kanun Kesiasatan, iaitu pemerasan yang boleh dihukum penjara boleh sampai 10 tahun atau denda atau sebat atau dengan mana-mana dua daripada hukuman tersebut, tuan. InsyaAllah, seperti yang saya katakan, kita akan menyiapkan kertas siasatan dan dalam waktu terdekat kita akan tuduh dia orang. Saya juga nak berkongsi dengan rakan media berhubung dengan tindakan-tindakan telah diambil oleh Polis Johor sama dalam tindakan tangkapan ataupun siasatan di bawah tata tertib yang dijalankan oleh SAP Eng, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah. Ketua Jabatan JIP, Pemantauan Standard. ASP Eng ada dengan saya ini. Untuk makluman rakan media, saya buat bagi perbandingan, iaitu untuk tahun ini sehingga daripada Januari hingga sekarang, tuan, kita telah buka 30 kertas siasatan. 3 melibatkan kes rasuah pegawai anggota polis, 10 kes dadah, tuan, 14 jenayah dan 3 kes komersial, tuan. Dan pada tahun 2020, tahun lepas, sebanyak 83 kertas siasatan telah dibuka, melibatkan 4 kertas siasatan kes rasuah, melibatkan 13 anggota, dadah 48 kertas siasatan, melibatkan 48 anggota, jenayah 21 kertas siasatan, 28 anggota, komersial 4 kertas siasatan, 4 anggota. So, tuan-tuan boleh lihat sendiri, tuan-tuan, statistik yang saya kongsi dengan tuan-tuan tadi tu. Kalau dibandingkan dengan lain-lain kontijen, tuan-tuan, Johor adalah yang tertinggi, tuan. Untuk tahun ini saya, tuan-tuan, setakat tahun ini, tuan-tuan, untuk tempoh ini, 59 orang telah dikenakan tindakan tahan kerja, melibatkan 4 pegawai dan 55 anggota. Tahun lepas, hanya 31 orang anggota, tuan. Gantung kerja, tuan, tahun ini saya setakat ini 11 orang, tahun lepas 15 orang, tuan. Dan buang kerja, tahun ini, tuan-tuan, setakat ini 8 orang dan insyaAllah dalam minggu depan kita akan tambah lagi 12. Jadi mungkin 20 orang yang kita akan buang kerja. Untuk tahun ini, tuan, tahun lepas 46 orang yang kita telah buang kerja, tuan. 45 anggota dan 1 pegawai awam, tuan. Seperti mana yang saya tekankan, tuan-tuan, untuk Polis Johor, tuan-tuan, keutamaan kita adalah untuk membuka kertas siasatan di bawah mana-mana kesalahan yang ada, sebenarnya jenayah ataupun sebaliknya, tuan-tuan. Yang kedua, kalau melibatkan kes rasuah yang besar, kita akan serahkan kepada SPRM. Dan yang ketiga, tuan-tuan, barulah kita
serahkan kepada pihak JIP, bahagian tertertib untuk mengambil tindakan. Itu opsi yang terakhir sekali. Sebab saya tekankan, saya lebih memberi keutamaan kepada tindakan tangkap, buka ketidaksaksian dan tuduh. Dan kalau ada cukup bukti tuan-tuan, kita tuduh di mahkamah dan disabit tuan, kalau dijatuhkan hukum, kita boleh buang kerja terus. Tak perlu kita melalui proses yang terlalu panjang di bawah tindakan tertib. Saya tidak mengatakan tindakan di bawah tertib itu tidak efektif, tapi memerlukan masa yang panjang dan prosedurnya pun agak ketat tuan-tuan. Yang paling cepat tuan-tuan dan paling mudah tuan-tuan adalah kita membuka kertas standing untuk catatan di bawah kes-kes jenayah tuan-tuan. Dan saya pun tidaklah berniat tuan-tuan, bukannya satu kebanggaan apabila saya mengatakan tindakan buang kerja di Johor ni yang paling tinggi. Tahun lepas 46, tahun ini yang setakat ni dah dekat 20 tuan-tuan. Bukan satu kebanggaan. Tapi saya nak kongsi, ini menunjukkan tindakan kita ketegasan dan tindakan kita tuan-tuan, kita tidak berkompromi. Kita akan mengambil tindakan. Bagi saya, tindakan ini penting kerana ini secara tidak langsung menunjukkan pihak polis, khususnya kontingen Johor ni, boleh mengambil tindakan dalaman sendiri tanpa melibatkan agensi-agensi luar ataupun institusi luar tuan. Kita boleh membetulkan keadaan PDRM daripada dalam dan kita perlu mengambil tindakan yang tegas. Kita dah buktikan, saya kata insya-Allah yang akan datang kita akan teruskan format yang sama yang kita gunakan di Johor tuan-tuan. Itu saya tuan-tuan yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan berhubung dengan tindakan tangkapan dan juga ni kes pemerasan tuan. Kalau tuan-tuan ada lain-lain soalan tuan-tuan. Sepanjang tahun. Untuk tahun lepas yang buang kerja tuan, sepanjang tahun lepas lah 46. Tapi untuk tahun ni saja stakatnya adalah dibuang 8. InsyaAllah dalam hujung minggu ni, minggu depan ada lagi 12. So untuk Januari sampai sekarang tuan-tuan, sampai hujung minggu ni mungkin kita akan dah 20 dibuang. So saya yakin sehingga hujung tahun ni tuan-tuan, mungkin statistik kita yang ada ni akan pecah rekod yang tahun lepas lah. Kita akan pastikan tindakan tegas diambil terhadap mana-mana pegawai dan anggota yang terlibat dalam salah laku ni. Kalau tengok statistik untuk dadah dengan jenayah ni agak tinggi. Media ada faktor tak? Dadah ni memang satu isu bukan saja kontingen Johor. Di kontingen-kontingen lain pun pelibatan pegawai dan anggota dadah ni amat serius. Sebab tu ingat 2 bulan lepas saya telah mengadakan perjumpaan dengan pengarah KKM tuan, pengarah di kesihatan di Johor tuan-tuan, Datuk Aman Rabu, untuk memudahkan lagi laporan daripada doktor yang diperoleh daripada doktor untuk kita buang terus. Sebelum ni ada sikit kelewatan. Dadah memang isu yang ni lah serius tuan-tuan. Sebab tu mereka ni tak perlu diberi, bagi saya tak perlu diberi peluang kedua pun. Banyak sangat kes-kes dadah yang melibatkan pegawai dan anggota polis. So kalau ditangkap positif tuan-tuan, kita akan buang. Kita akan buang tuan. Kita akan menggunakan kaedah yang paling cepat. Banyak lagi orang nak masuk polis lain. Orang nak minta kerja banyak. Yang ada ni yang tak guna ni kita buang cepat. Jangan ditinggalkan dalam pasukan yang boleh menjadi barah kanser tuan-tuan. Yang mana pegawai? Pegawai awam. Paling tinggi kita pernah tahun lepas ada SP apa kita buang? Ada. Tahun lepas tak ada pegawai awam yang kita buang. Sebab tuan-tuan untuk tindakan kalau kita serah kepada tertib tuan-tuan, untuk JIP tuan-tuan, untuk tindakan buang kerja tuan-tuan, walaupun saya cadangkan tapi kita punya apa panggil tu? Jawatan kuasa. Lembaga tertib. Dia orang akan ikut cadangan saya lah, tapi itu bukan tuan dia orang. Tapi kebanyakan saya hanya boleh mengambil tindakan untuk buang tuan-tuan ataupun lembaga ni untuk anggota saja. Kalau pegawai berpangkat inspektor itu kuasa IGP. Dan kalau untuk lain pangkat yang atas lagi itu Suruhanjaya pasukan polis yang akan membuat keputusan. Jadi prosedur itu memang ketat. Sebab tu saya kata opsi yang paling baik bagi saya, sebarang pelakuan jenayah tuan-tuan, pelanggaran undang-undang pihak pegawai dan anggota, saya utamakan untuk muka kertas siasatan dan dituduh di mahkamah. Lagi cepat
untuk kita buang dia orang kalau dia sabit kesalahan. Pasal geng Niki, Geng? Geng Niki. Ha. Ada progres ke, ada senarai nama pegawai yang terlibat ke? Siapa daripada Berita Harian? Oh, yalah. You tanya jawapan yang lain tapi yang keluar lain kan? Saya tengok macam-macam laporan keluar. Saya tak akan mendedahkan sinarai tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, saya dah tekankan daripada awal lagi saya dah maklum dekat tuan-tuan bahawa yang 34 sinarai itu yang diumumkan, yang didedahkan oleh Tan Sri IDP tempoh hari, kita akan mengambil tindakan di bawah jenayah terancang. Saya di Johor ni tuan-tuan, polis Johor telah buktikan kita dah pun menangkap pegawai dan anggota agensi penguatkuasa di bawah op benting dulu yang kita dah tuduh di bawah jenayah terancang, 24 orang. Tak silap dia 14 pegawai dan anggota polis, 5 anggota pegawai dan anggota tentera dan juga 4 ke 5 pegawai immigration. Mereka telah pun dituduh di mahkamah. So inilah format yang saya akan gunakan dalam sindiket Datuk Siniki. Saya utamaan untuk tindakan tertib adalah last kali. Kami masih lagi menjalankan mengemaskini kertas siasatan, mengemaskinikan siasatan kami. InsyaAllah dah lengkap nanti kita akan tangkap. Saya tak akan serahkan pada JIP untuk ambil tindakan. Saya nak ambil tindakan bawah jenayah terancang. Bagi saya itu yang paling tepat, paling mudah, paling tegas untuk kita ambil tindakan. Tetapi saya mesti pastikan kita cukup bukti. Sebab tu bagi masa sedikit. Memang itulah soalan yang sering ditanya oleh wartawan sama di sini ataupun di Bukit Aman. Bila sinarai itu nak dikeluarkan? Bila sinarai itu nak? Sinarai saya tak akan keluarkan. Saya akan tangkap dia orang ni. Tak guna saya keluarkan sinarai untuk berkongsi dengan tuan-tuan buat apa. Kan? So, yang pasti tuan-tuan, pada lengkap nanti, tangkapan akan dibuat. Tunggu dan lihat. Balik-balik kes Batu tadi tu. Langsung berapa dan sekarang dah berapa lama terlibat untuk pemerasan? Sebenarnya tuan-tuan, bila kita tangkap suspek ni, rupanya dia orang ni dah lama pun dah menjalankan aktiviti ni lah. Banyak ada maklumat-maklumat sebelum ni mungkin tak sampai kepada pihak kami di kontingen di IPK tuan-tuan. Dia orang ni dah jadi macam pemungut cukai pintu lah, lebih kurang macam tu lah. Dia orang pergi Kelang ke Kelang untuk membuat pemerasan. Tapi yang inilah pertama kali bangsa datang ke hadapan untuk buat report. Sebab tu kita ambil tindakan. Saya menyeru kepada semua masyarakat untuk terus menyalurkan maklumat kepada saya terus. Sebab saya akan ambil tindakan. Kalau tuan-tuan lapor kepada OCPD ataupun di peringkat distrik ataupun kepada ketua jabatan yang tak ambil tindakan, tuan-tuan maklum dekat saya. Saya akan ambil tindakan kepada OCPD tersebut. Saya tengah siasat. Sama ada sebelum ni ada laporan dibuat kepada OCPD, tetapi OCPD tidak mengambil tindakan. Sebab yang 4 orang ni dah lama buat kegiatan ni. Ini sebab dia orang lapor terus pada sini, saya arahkan ditangkap. Arahan daripada saya untuk ditangkap dan buka test siasatan. So, maklumat sampai kepada saya. Ini panggil-panggil tak ada. Ini bukan siasatan tertib. Saya tak panggil. Saya akan tangkap je orang. Panggil-panggil tak ada. Itu you nak interview orang boleh lah you panggil dia orang tu interview. Saya tak ada. Ada apa untuk yang jenis itu ada tangkapan terbaru ke Datuk? Tak ada tangkapan terbaru lagi. Ada tambahan anggota itu daripada selain daripada 24 ni? Tunggulah. Sebab tu saya kata benda ni berkembang. Benda ni bukan statik. Daripada soal siasat yang kita buat tu akan berkembang. Daripada laporan forensik kita yang kita buat ke atas bahan rampasan, benda tu akan berkembang lagi tuan-tuan. Tunggu dan lihat. Yang pastinya akan ada lebih lagi. Bukan 34 tuan-tuan, lebih lagi. Kata daging tak ada perkembangan. Yang Johor ni semua kita dah siasat. Cuma yang lain-lain kontingen lah mungkin ada lagi. Yang Johor tak silap dia ada beberapa company kita dah invoice sebagainya. 19 ke over dah. Kita dah ambil tindakan. Yang suspek 2 orang tu? Yang mana? Di Kelantan, orang di
Belum dapat dikesan lagi. Ada lagi soalan? Lepas ni jangan tanya lagi senarai. Tuan-tuan tunggu tangkapan lah. Jangan tanya dekat saya, jangan tanya dekat Bukit Aman. Kan? Tunggu dah lihat. Okey tuan-tuan? Terima kasih banyak. Selamat berpuasa.